Assalamualaikum, saya Siti Nuraisha binti Syamsul Nizam dari kelas DPHU 5J. Pada hari ini, saya dan ahli kelas saya akan mengulaskan tajuk yang diberikan oleh Ustazah Batia berkenaan dengan fiqh taharah. Apakah yang dimaksudkan dengan fiqh taharah ini? Fiqh taharah adalah ilmu berkenaan dengan kebersihan atau penyucian. Taharah dari sudut bahasa merupakan bersih dan membebaskan diri daripada kotoran maupun najis manakala menurut syarak pula adalah menghilangkan hadas untuk menunaikan solat atau ibadah. Pengertian yang lebih jelas tentang taharah atau bersuci ini adalah mengangkat najis atau kotoran yang dapat menghalang sahnya solat, baik najis atau kotoran yang melekat di badan, pakaian dan tempat ibadah seorang muslim. Taharah juga mempunyai dua jenis, iaitu taharah dari hadas dan taharah dari najis. Terdapat beberapa kitab fiqh yang mengatakan istilah taharah dari hadas adalah sebagai taharah hukmi, iaitu sucinya kita dari hadas kecil maupun hadas besar. Seterusnya, taharah dari najis dan beberapa kitab fiqh menggunakan istilah ini sebagai taharah hakiki, iaitu yang bermaksud perkara-perkara yang berkait dengan kebersihan badan, pakaian dan tempat solat yang bebas dari najis. Maka, taharah secara istilahnya boleh diertikan sebagai kegiatan bersuci dan membersihkan. Seterusnya, ahli kumpulan kami akan menerangkan berkenaan taharah ini dari sumber-sumber hukum Islam iaitu Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas dan dalil-dalil yang tidak disepakati. Terima kasih saudari Siti Nuraisha. Nama saya Muhammad Zulhaikal bin Kamarudin dan saya dari kelas PHU 5J. Jadi, dan seperti telah diterangkan oleh saudari Siti Nuraisha, maka kita tahu akan definisi dan jenis-jenis taharah dalam Islam. Duduk saya di sini, saya akan menerangkan taharah yang berdasarkan dari dalil-dalil Al-Quran berkenaan dengan kebersihan, iaitu taharah itu sendiri. Okay. Yang pertama, iaitu dari dalil ini yang berbunyi, Ya ayyuhal muddasir kum fanzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir. Yang bermaksud, hai orang-orang yang berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah dan pakaianmu bersihkanlah. Okay, dalam ayat-ayat ni Allah SWT memerintahkan kita sebagai hamba-Nya untuk bersihkan pakaian kita setelah kita bangkit dari tidur. Okey, kenapa? Macam ni. Bila kita tidur, kita berpeluh. Kalau macam tak berpeluh pun, pakaian kita pakai untuk tidur tu, kita dah buat guling-guling dekat tilam semua. And memang bersih. Tapi bila one time, badan kita akan keluarkan bau juga. Sebab bila kita tidur, kan akan ada proses pencernaan berlaku. So akan berlaku penyingkiran juga kotoran daripada kulit kita juga. Jadi kita perlu untuk bersihkan pakaian kita bila kita bangun. Sebab dia dah ada Saya nak bertanya. Okey, silakan. Okay. Sah ke solat kita kalau kita pakai baju yang kita tidur tu? Daripada yang tidur. Okey. Nak tahu sah ke tak solat kita tu, kita tengok. Kan kalau kita nak solat, najis yang tak boleh ada tu macam darah kan. Macam najis yang betul-betul najis. Kalau macam ada dekat baju kita tu, time kita pakai tu, and dia boleh dihilangkan, kita boleh pakai baju yang sama, pakai yang sama untuk solat. Tapi bila benda tu ada, macam darah haid kan susah nak hilangkan. Jadi
kita kena tukar pakaian kita. Faham? Yang macam maksud untuk bersihkan baju ni untuk bila dah bangkit dari tidur ni, sebab dah ada najis. Tapi bila kau untuk solat ni, kita kena tengok najis yang memang halang daripada kita menunaikan solat kita tu. Faham? Okay, terima kasih. Okay. Okay. Yang tadi. Tapi kan, kita selalu macam kita ambil berat untuk bersihkan pakaian ni bila untuk kita beribadah. Beribadah kan sebab bila kita nak beribadah, kita kena berada dalam keadaan yang suci. Lepas tu pakaian pun kena bersih. Lepas tu kita ambil berat bila kita nak beribadah je, kita kena bersih semua. Dan macam kita buat macam aktiviti-aktiviti harian lain macam untuk ilmu ke, memasak ke, bersenam ke apa semua tu, masa tu pun kita kena pakai baju yang bersih. Faham? Sebab tempat yang kotor ataupun benda yang kotor akan diselubungi oleh syaitan. Benda tu semua akan, sebab memang diorang suka. So bila kita pakai benda kotor, kita buat benda tu semua sekali dengan diorang. Macam kau masak, kau baju dah kotor, kita pakai, dia akan bagi efek juga dekat makanan kita tu. Faham? Jadi yang dalil ni dia nak tekan kat kita untuk pakai apa tu, pakaian yang bersih pada setiap waktu. Faham? Tak kira lah macam kalau macam yang Allah perintahkan untuk bila bangun tidur. Maksudnya bila dah bangun tidur tu memang baju kena suci and pakai baju baru. And bila setiap aktiviti yang kita lakukan pada waktu terus-terusnya pun kena baju yang bersih. Okay, untuk yang dalil kedua dari surah Al-Ahzab ayat 33. Ayat ni dia panjang sikit, tapi saya akan bacakan yang ni je, pendek ni je. Al-Rijsa Ahlul Bait wa yutahhirkum tadhhiran. Yang bermaksud, wahai Ahlul Bait, dan hendak membersihkan kamu sebersih-bersihnya dari segala perkara yang kecil. Maksudnya, membersihkan sebersih-bersihnya dari perkara yang kecil ni adalah kita selalu ambil berat ataupun kita selalu pandang najis ni ataupun kebersihan sesuatu benda berdasarkan kewujudan najis tu. Faham? Macam kalau macam badan kita kotor, macam terkena najis kan, terkena apa-apa yang memang kategori najis, kita kata okey, dan kita dah kotor sebab terpegang najis kan, dan kita kategorikan kekotoran tu berdasarkan najis tu je. Tapi dalam Islam tak. Sebab kalau ikutkan surah dalil tadi, surah Al-Ahzab 33 tu, ayat dia kan, wahai Ahlul Bait, dan hendak bersihkan kamu sebersih-bersihnya dari segala perkara yang kecil. Dia dalam ni Allah memerintahkan kita untuk membersihkan anggota tubuh kita ni, bukan je daripada najis yang kita boleh nampak tu, malah najis yang lain seperti kejahatan dan dosa yang kita buat. Faham? Macam kita pandang kotor luaran, tak pandang kotor dalaman. So dalam ayat ni dia terangkan untuk kita bersihkan juga kotoran yang di dalaman kita ni. Nak bersihkan senang je, bertaubat, sentiasa berzikir supaya kita tak fikir benda negatif. Kotoran dalaman tu kiranya kotoran kan? Ada kotoran dalaman tu hati ke? Apa? Kotoran dalaman tu kiranya hati ke? Macam kotoran dalaman ni macam kita bersangka buruk, kita mengumpat tu semua, sebab tu semua datang daripada hati kan. Betul tak? Tu semua datang daripada hati. Tu yang dalam ayat ni Allah perintahkan kita untuk kita bersihkan hati kita tu. Untuk bersihkan
membersihkan anggota tubuh kita ni daripada terus berfikir negatif, terus berbuat dosa semua tu. Yang tu konsep dia tu macam tu. Faham? Okay. So berdasarkan daripada dua dalil ni, aku tahu bahawa kebersihan ni kita bukan hanya pandang pada pakaian yang kita pakai, namun dia pandang juga kepada tubuh badan kita, dalaman dan luar. Macam kotoran tu memang dia boleh najis tu dia memang boleh kotorkan baju kita, and kita perlu cuci dia. Tapi kalau macam hati ni, kalau kita fikir apa tu bukan dia, kita selalu mengumpat orang, selalu fikir negatif, selalu mengatur orang, tu pun perlu dibersihkan juga. Sebab bab taharah ni dia meluas. Dia bukan kita pandang apa tu pada makanan yang bersih je ke, benda yang bersih je ke, macam benda yang kita boleh lihat. Bukan tu je, kita kena tahu benda yang kita sendiri tak perasan. Iaitu kita punya percakapan semua tu semua boleh dibersihkan. Sebab tu semua daripada dalam diri kita sendiri. Faham? Okey, sekian itu saja daripada saya. Yang penjelasan saya yang berdasarkan daripada dalil-dalil Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah binti Abdul Muttalib daripada kelas TPH 5K. So hari ini saya akan teruskan dengan sekarang saya akan teruskan dengan dalil as-sunnah, iaitu hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan taharah. Apa? Okay. So taharah ni ada beberapa jenis, iaitu wuduk untuk menghilangkan hadas kecil, mandi untuk menghilangkan hadas besar, dan tayamum untuk menggantikan wuduk dalam keadaan tertentu. So, saya akan explain dengan menjawab soalan ini. Adakah sah wuduk seseorang itu jikalau dia tidak mengambil wuduk? Okay. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salatu ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Okay, maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak akan menerima solat salah seorang kalian yang berhadas sehingga ia berwuduk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Okay, so maksudnya kat sini bukan saja ia melarang solat tanpa wuduk, bahkan ia menafikan solat itu sekiranya ia tidak dilakukan tanpa wuduk. Kiranya kalau seseorang tu solat tanpa wuduk, di sisi Allah seseorang tu seakan-akan tidak melakukan solat. Dan kalau dia solat sekalipun, solat dia takkan diterima oleh Allah. Okay. So kalau maksud hadas kat sini ialah apa yang keluar daripada dua jalan, iaitu kubur dan dubur. Macam air kecil, air besar, angin, mani, mazi dan wadi. Okay. So, satu contoh macam apa yang dilakukan oleh tubuh seperti tidur. Contoh macam tidur kan. So, persoalannya, adakah tidur itu membatalkan wuduk? Okay. Ulama mengatakan bahawa kebarangkalian untuk membatal wuduk ketika tidur itu kuat. Sebab waktu tidur tu boleh jadi kita terkentut. Tapi tidur ni tak membatalkan pun. Cuma implikasi dari tidur tu sendiri yang membatalkan. Okay. Contoh lain, perkara yang membatalkan wuduk ialah hilang akal, maksudnya gila lah. Pingsan, bius sampai tak sadarkan diri dan sebagainya. Lepas tu, oleh itu kita mestilah sentiasa berada dalam keadaan bersih dan suci. Lagi-lagi waktu kita nak solat lah, sebab solat ni kan tiang agama dan benda yang wajib kita kena jaga. So solat ni tak boleh buat main. So solat ni tak boleh buat main lah, sebab apa? Sebab tu lah setiap kali kita nak solat, kita kena bersihkan diri dan berwuduk. Okay. So seterusnya saya akan teruskan dengan hadis kedua pula.
Seperti yang kita sudah sedia maklum, taharah ni meluas kan. Bukan saja tentang wuduk, mandi, tayamum, tapi ia juga berkaitan dengan membersihkan diri, pemakaian, tempat, air dan sebagainya. So menurut Dawud Al-Dahiri mengatakan bahawa air yang terkena najis, sama ada air itu mengalir atau diam, maksudnya air itu tak bergerak lah. Apabila air tersebut tak mengalir dan najis ni dapat dilihat dengan mata, selain bangkai yang tidak memiliki darah yang mengalir, maksudnya macam lalat, nyamuk, semut, yang tu kan kira kalau dia mati kan bangkai dia tak ada darah kan. So kiranya dan terjadi perubahan salah satu sifat air, bau, warna, rasa tersebut, maka air itu dihukum najis. Maksudnya kalau nak tahu air tu terkena najis, kalau nak tahu air tu terkena najis, sama ada air tu mengalir ataupun dia tak gerak. Kalau air tu tak mengalir dengan najis dapat dilihat dengan mata. Maksudnya najis tu kita nampak lah kan. Tapi kalau selain daripada bangkai yang tak ada darah, bangkai binatang yang tak ada darah, tu tak dikira najis lah. Melainkan kalau bangkai tu dia ada darah, macam contoh macam anjing tiba-tiba ada air tu kan, bangkai dia. So air tu dikira najis. So hukum dia memang najis. Dalam hadis ni ada kata yang bermaksud dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya air itu tidak ada sesuatu pun yang dapat menajiskannya kecuali oleh sesuatu yang dapat mengubah bau, rasa dan warnanya. Maksud hadis ni, para ulama bersepakat bahawa tak kisahlah air tu sikit ke banyak ke, if ada najis termasuk dalam air tu and air tu terus berubah rasa, bau atau warna, air tu tetap dihukum najis. And dalam hadis ni pun dapat disimpulkan juga bahawa air ni ada dua jenis, iaitu air suci dengan air najis. Air suci ni air suci ni ialah air yang berada dalam bentuk aslinya. Contoh macam air sumur dengan air laut. Air sumur, air laut memanglah warna dia macam lain kan, tapi itu air asli. Jadi itu air asli lah. Lepas tu kalau macam air najis ni pula adalah air yang berubah ketika termasuknya najis. Tak kisahlah sama ada terjadi perubahan tu banyak ke sikit atau ada percampuran ke tidak, macam itulah. Itu baru dikira najis. Tapi kalau air yang ada najis tu salah satu dari salah satu dari tiga sifat tu, maka air tu dihukum sebagai suci sebab tak ada dalil yang menunjukkan najisnya air ni selagi tak berubah salah satu dari tiga sifat tersebut. Maksudnya kalau air ni ada najis tapi tak ada berubah warna ke, bau ke, rasa ke, air ni tetap dihukum suci sebab tak ada dalil pun yang kata dia najis selagi tak ada berubah tiga-tiga tu. Sekian dari saya. Okay, terima kasih buat saudari El-Aisyah. Nama saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Azirah Amni binti Ahmad Amni dari kelas PSU DML. Okay, saya akan menyambung pula dari taharah dari sumber hukum Al-Ijma'. Okay, pada awalnya kita harus mengetahui maksud Al-Ijma' ni. Okay, Al-Ijma' ni merupakan dari sudut bahasa bererti niat, azam dan kesungguhan dalam menghasilkan sesuatu. Menurut istilah pula, daripada umat Islam sama ada dalam bentuk pegangan, kata-kata atau perbuatan untuk mengeluarkan hukum yang berlaku selepas kewafatan Nabi SAW. Okay, saya akan terangkan sedikit pasal haid, haid masa kedatangan haid bagi perempuan. Okay, yang pertama, tempoh paling sedikit adalah selama 24 jam sehari. Yang kedua, tempoh paling banyak adalah 15 hari.
Dan tempoh yang ketiga, tempoh kebiasaan kedatangan haid menurut penyelidikan Imam Syafi'i adalah sebanyak 6 hingga 7 hari. Okey, apa yang boleh buat untuk untuk wanita yang datang haid? Okey, yang pertama dia boleh berzikir, yang kedua dia boleh beristighfar, yang ketiga dia boleh mendengar bacaan Al-Quran, yang keempat dia boleh menghadiri majlis ilmu agama. Okey, apa yang dilarang untuk wanita haid buat? Yang pertama, dia bersuci daripada hadas. Yang kedua, bersolat. Yang ketiga, berpuasa. Yang keempat, tawaf. Yang kelima, membaca Al-Quran. Okey, dua contoh al-ijma' yang pertama, wanita haid membaca Al-Quran. Okey, tapi boleh ke, sebab Al-Quran ni kan suci, tapi boleh ke orang yang dalam haid membaca Al-Quran? Okey, menurut Imam Syafi'i dan Ahmad dan Hanafi, tetap berpendapat wanita yang dalam haid haram membaca Al-Quran. Mereka berpegang kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kalau kita menurut Maliki dan Ibnu Taimiyah berpendapat wanita yang datang haid harus membaca Al-Quran. Antara hujah mereka ialah hadis yang berpegang oleh fuqaha yang mengatakan hukum haram membaca Al-Quran bagi wanita haid, iaitu hadis riwayat Umar. Okey, contoh yang kedua, wanita haid tidak boleh berpuasa. Wanita haid kan dalam keadaan yang tidak bersuci. Adakah dia boleh berpuasa? Okey. Wanita yang sedang haid ni dilarang sama sekali berpuasa, sama ada puasa wajib maupun sunat. Okey, wajib wanita yang meninggalkan puasa Ramadan kerana disebabkan haid dan dia perlu menggantinya semula sepanjang tempoh yang ditinggalkan. Okey. Jika seorang wanita tu berpuasa, dia sedang berpuasa, tiba-tiba dia datang haid, maka dengan sendirinya puasa tersebut terbatal. Okey, ada keadaan ni tetap juga terbatas sekalipun kejadian yang didatangi haid tu berlaku beberapa minit menjelang maghrib. Dia wajib mengganti puasa puasa tu pada hari lain yang ditinggalkan tu. Maksudnya puasa tu wajib digantikan. Lepas tu sekiranya dia datang, dia masih haid pada waktu terbit fajar, dia tidak wajib berpuasa. Dia berpuasa, kalau dia berpuasa, puasanya tidak sah. Sekiranya dia suci sebelum fajar, puasanya sah meskipun dia baru mandi selepas terbit fajar. Okey, kalau kita mengikut taharah kan maksudnya bersuci. So kadang kedatangan haid ni datang tidak menentu. Dia tengoklah kadang datang terbit fajar, time maghrib, jadi tak tentu kedatangan haid tu. So syarat bagi orang yang berpuasa mestilah dalam keadaan dia bersuci daripada darah haid. So berapa banyak puasa Ramadan yang kita tinggal, sebanyak tu jugalah kita kena ganti mengikut tempoh haid yang datang. So itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Faham. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Hafizah Imam Zafri daripada kelas IPH 5. Okay, saya akan teruskan dengan sumber hukum yang seterusnya, iaitu dari sumber hukum Al-Qiyas. Okay, Al-Qiyas ni dari sudut bahasa membawa erti ukuran, persamaan, iktibar atau ambil pengajaran dan menyerupai. Dari segi istilah pula, ia bermaksud menzahirkan persamaan sesuatu perkara yang tidak ada nas tentang hukumnya dengan satu perkara yang ada nas tentang hukumnya, kerana kedua-duanya mempunyai persamaan pada illah atau sebab hukum. Okey, saya akan bagi dua contoh taharah dari sumber hukum Al-Qiyas. Okey,
Contoh yang pertama mengenai khinzir najis mughalazah. Okey. Khinzir najis mughalazah ni dia dikiaskan tu maksudnya persamaan dia sama dengan najis air liur anjing yang juga dikategorikan najis mughalazah, iaitu najis yang paling berat. Okey. Tetapi sedangkan tak ada pun dalam satu pun dalam ayat Al-Quran ataupun dalam hadis Nabawi yang menyatakan bahawa khinzir ni najis mughalazah. Tapi yang ada 4 kali ada sebut dalam Al-Quran, cuma kita sebagai umat Islam haram memakan daging khinzir. Okey. Walaupun ia disebutkan najis sebagaimana di dalam Al-Quran, iaitu dalam surah An-Nahlu ayat 115, saya bacakan maksud dia je. Okey. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan ke atasmu memakan bangkai, darah, daging khinzir dan apa yang disembelih dengan menyebut selain Allah. Okey. Walaupun dalam ayat ni dia tak terang-terangan cakap menerangkan yang khinzir itu adalah najis, tetapi sudah jelas yang dalam ayat tu dia dah cakap haram kita memakan darah dan juga bangkai. Okey, yang mana darah dengan bangkai itu adalah sejenis najis juga. So dekat sini sudah terjawab yang khinzir itu juga adalah najis. Cuma dia tak adalah sampai tahap yang khinzir ini adalah najis mughalazah. Okey, disebabkan khinzir ini adalah najis yang berat, okey, yang kotor. So wajiblah ke atas kita membersihkannya dengan menggunakan air hingga 7 kali basuhan samak. Okay. Tapi basuhan pertama mesti air yang bercampur dengan tanah. So dengan cara penyucian ini, ia akan dapat membersihkan kawasan kawasan yang terkena najis khinzir itu tanpa kita nak ragu-ragu lagi untuk kita lakukan ibadah ke kat tempat tu ataupun diri kita sendiri, supaya ibadah yang kita lakukan selepas itu diterima oleh Allah. Sebab kita dah yakin kita punya kawasan yang dah terkena najis khinzir itu bersih, ataupun taharah kita dah yakin bersih, suci dengan 7 kali basuhan tadi. Okey, ada hadis yang menyatakan bahawa khinzir ni najis dia lebih teruk daripada anjing. Okey, hadis ni daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sucinya wadah air kalian yang diminum anjing adalah dengan mencucinya 7 kali. Salah satunya dengan tanah. Ini hadis riwayat Muslim. Okay, jadi dalil ini dia mengkiaskan di mana anjing ni najis anjing telah dipatutkan, atau kenajisan anjing tu telah dipatutkan. So khinzir ni lebih teruk daripada anjing sebab khinzir ni dia tak boleh dimanfaatkan. Khinzir ni tak ada manfaat untuk kita sebagai manusia. Dan lagi orang Islam kan. Okay, melainkan anjing kita boleh manfaatkan. Contohnya untuk buat dia jadi berburu kan. So jadi khinzir ni lebih najis berbanding anjing. So jadi hendaklah kita segerakan melakukan sama ataupun menyucikan kawasan apabila kita terkena najis khinzir, supaya kita sentiasa dalam keadaan yang suci. Okey, contoh yang kedua berkenaan dengan istinja menggunakan tisu hias atas batu. Okey, persoalannya dekat sini, bolehkah kita menggunakan tisu untuk kita beristinja? Sebab orang tahu kita beristinja menggunakan batu. Okey. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu, kebanyakan orang-orang zaman dulu, diorang buang hajat dekat padang pasir, dekat luar rumah diorang ataupun luar pemukiman penduduk. So diorang ni pada umumnya mereka memang tak menggunakan air untuk diorang beristinja, tetapi mereka menggunakan batu ketika mereka beristinja. Okey, ada dua hadis untuk mengukuhkan informasi saya tadi, yang mana dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila kamu pergi ke tempat buang air, maka bawalah 3 batu untuk membersihkan dan cukuplah 3 batu itu untuk membersihkan. Okey, ini hadis riwayat Ahmad Nasai, Abu Dawud, Ad-Darqutni. Okey, itu hadis pertama. Nak tanya, menurut kias tu tayamum tu sah ke? Tayamum. Okey, tayamum saya akan terangkan dekat lepas ni boleh? Lepas ni. Boleh. Okey.
Okey, hadis yang kedua tentang Rasulullah SAW melarang kita beristinja dengan tangan kanan dan istinja dengan batu yang jumlahnya kurang daripada 3 buah. So ni hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan Tirmizi. Okay, bila kita beristinja, kita boleh beristinja menggunakan batu, tapi pastikan cukup 3 buah batu. Tak boleh kurang daripada 3 buah batu. Okey. Okey, namun para ulama membolehkan kita beristinja dengan menggunakan selain daripada batu, contohnya macam guna tisu, daun kering ke, kulit kayu dan juga air mutlak. Okey, hal ini dikiaskan yang mana tisu adalah alat yang sama macam batu untuk kita beristinja, sebab zaman sekarang kan zaman dah moden. Okey, bukan macam zaman dulu memang penuh pasir, batu-batu je kan. Okay, zaman sekarang ni dah ada, senang nak jumpa tisu. So kita dibenarkan beristinja menggunakan tisu jika kita dalam keadaan yang darurat, contohnya tak ada air. Okay, yang penting tu alat-alat yang beristinja tu boleh digunakan untuk kita menghilangkan najis sisa buang air, untuk menjamin kita punya taharah kita, supaya kita sentiasa berada dalam keadaan yang bersih. Kalau batu tu kan, nak tanya, dia ada yang bentuk ke memang macam batu saja? Macam kan ada. Asalkan sejenis batu. Benda yang kecat. Okey. Untuk menjawab soalan daripada kawan kita tadi, Aisyah, pasal tayamum. Okey, untuk menjawab soalan ni, tayamum tu kan sama dengan wuduk kan. Tayamum wuduk, cumanya tayamum ni, okey, wuduk kita biasa kita guna air untuk berwuduk. Tayamum ni wuduk juga, tapi tayamum ni dengan cara lain. Kita berwuduk dengan cara tayamum menggunakan debu tanah. Okey, tapi mengikut kias, wuduk dengan tayamum ni dia ada hilaf pendapat tau, sebab penggunaan air ataupun debu tanah tu itu dia berbeza. Dia guna air dengan debu tanah, ada perbezaan taraf tau. So jadi disebabkan perbezaan tadi tu, kias dekat sini kias terbatal, sebab maksudnya hal kat sini hal pasal tayamum dengan wuduk ni tak boleh menggunakan dari sumber kias. Dia kena guna sumber lain. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih kepada Encik Izzah. Okay, seterusnya kita pergi ke 2 contoh dari mana-mana sumber yang tidak disepakati. Dalil tidak disepakati ni ada banyak lah. Okay, tapi saya ambil satu je contoh dia. 2 lah, iaitu istihsan. Okay, contoh yang pertama ialah kias kafi dengan meninggalkan kias jalil sebagai contoh, serta penjelasan wanita berhaid harus membaca Al-Quran berdasarkan al-istihsan dan haram berdasarkan al-qiyas. So dekat sini qiyas dengan al-istihsan lain. So kalau al-qiyas berdasarkan al-qiyas, dia haram. Okey, pengharaman menurut qiyas ni kerana dikiaskan dengan orang yang berjunub, iaitu orang yang bersetubuh lah. Dan ilahnya bermaksud sifat yang berupa sebab lah. Okey. Dan dia berhadap besar atau tidak suci dan diharamkan membaca Al-Quran. Ini menurut daripada Al-Qiyas. Okey, berdasarkan Al-Istihsan pula, kerana haid dengan berjunub iaitu bersetubuh tidak sama dari sudut tempoh masa. So haid ni dia ada masa dia lah, ada masa panjang, ada masa pendek. So ada sekejap, ada masa pendek. So sepanjang tempoh haid ni, para wanita dia orang tak boleh baca Al-Quran lah. Tak boleh baca Al-Quran, tak boleh puasa, macam yang Encik Atira cakap lah. Lepas tu kalau lelaki boleh je baca.
boleh je, tak ada masalah sebab diorang kan tak ada head, perempuan je. Okay. Yang kedua, contoh yang kedua bagi istihsan ialah menurut ulama Hanafi, sisa makan minum helang najis dan haram kerana burung helang. Kenapa burung helang ni najis? Kerana ia dikiaskan dengan sisa binatang buas seperti buaya ke, harimau, singa, yang buas-buas lah, yang boleh makan orang kan. So dagingnya haram dimakan. Okey, menurut ulama Hanafi. Yang seterusnya menurut Al-Istihsan. Kalau Al-Istihsan pula, sisa burung helang ni dia dan burung menyambar yang lainnya tidak najis kerana binatang tersebut makan dan minum. So binatang helang ni dia makan minum. Dia menggunakan paruh. Paruh tu mulut dia lah, mulut burung tu. So kalau hukum dia kat situ adalah suci. So kalau burung menggunakan paruh adalah suci kerana ia dikiaskan dengan mulut manusia. So burung helang tu paruh dia sama je macam mulut manusia, suci, bersih. Okey, walau bagaimanapun dagingnya haram dimakan. Tapi Alio kalau dia makan sambil terkeluar tu dagingnya tidak dicampur dengan sisa makan. Maksudnya dia kalau campur dengan makanan tu dia jadi haram. Okey, kerana dia menggunakan paruhnya, bukannya lidah. Okey. Terima kasih daripada saya. Okey, saya teruskan lagi kesimpulannya pula. Okey, kesimpulan dari hasil pengulasan oleh mereka tadi, ini sudah terbukti bahawa Islam ni amat mementingkan kebersihan diri dalam membuat sesuatu perkara serta bersuci daripada hadas besar dan hadas kecil. Malahan, kita juga dapat mengetahui contoh situasi yang berkaitan dengan taharah di dalam sumber hukum Islam ini. Seperti yang saya cakap tadi, Al-Quran, Al-Sunnah, Al-Qiyas, Al-Ijma' dan dalil-dalil yang disepakati. Saya berharap agar saudara serta saudari dapat menjadikan ilmu yang kita pelajari ini sebagai perkongsian kepada orang lain pada masa akan datang. Sekian, terima kasih. Sekejap. Okey, sebelum kita tamatkan, bagi saya explainkan balik yang saudara Ashraf explainkan tadi. Okey, so yang tadi yang masa first tu, haid tu kan, yang bila perempuan dalam haid tak boleh baca, tak boleh melakukan ibadah-ibadah dalam kaitan dengan agama. Okey, tapi lelaki boleh. Sebab kalau kita tengok haid dengan junub tu, haid tu dia punya tempoh masa nak habis tu lama. Kalau junub tu kita boleh hilangkan terus dengan mandi wajib. Sebab tu wanita yang dalam haid tidak boleh membaca Al-Quran dan beribadah sebab dia masih dalam keadaan berhadas, iaitu tidak bersuci lagi. Tapi kalau yang orang yang dalam keadaan berhadas, iaitu berjunub, dia boleh berada dalam keadaan suci balik bila dia mandi wajib. Untuk yang contoh kedua tu pula, helang ni dia termasuk dengan haiwan yang buas tau, yang makan daging macam daging manusia tak makan pun. Macam daging ular, tikus tu semua, macam harimau tu semua kan dia makan daging haiwan lain. Okay, so bila dia termasuk dalam kategori haiwan buas, even ailio dia pun kalau terkena makanan yang dia makan tu, kita sebagai manusia tak boleh ambil sebab dia kira najis. Haram lah kan? So dia jadi haram. Tapi bila yang kita guna paruh tu, boleh lagi sebab bila dia guna paruh and kita ambil makanan yang dia makan tu and kita makan, boleh Aiman, diterima sebab
dekat paruh tu tak Aiman. mengalir you tau. Dia bukan macam manusia kan, bibir kan, Aiman. mulut ni semua. Dia ibarat paruh ni kan jauh lagi daripada lidah semua. Sebab tu air dia tak akan kena. Sebab tu dia masih halal untuk dimakan. Dia bukan kira kategori najis kalau makanan yang dia makan tu kita ambil. Tapi dia sendiri dikira najis, tak boleh makan dia. Okay, faham? Faham. Saya nak tanya soalan lah dekat Aisyah tadi. Mana Aisyah? Okay. Tanyalah. Saya nak tanya dia. Saya nak tanya. Aiman. Kalau kita keluar air mani, kira kalau nak baca Al-Quran kan, boleh ke? So kita kena bersuci dulu daripada tu baru baca. Boleh ke? Kita kena bersuci dulu, ni wajib dulu, baru boleh Quran baru boleh baca Quran. Oh, kiranya air mati dengan air wadi pun macam tu lah? Dengan air, apa kira tu? Wadi, mazi kan? Dia ada mani, wadi dengan mazi. Okay. Apa perbezaan tiga-tiga tu? Allahu Akbar. Tak, kalau Macam yang air mani. terangkan secara tu je lah. Tak payah terlalu tu sangat. Aiman. Macam air mani ni, Aiman. keluar dari persetubuhan antara lelaki dan perempuan. Aiman. Air wadi, Aiman. mazi ni, air yang bila kita penat, kita akan keluar benda tu. Oh. Kalau, apa kata wadi? Wadi ya? Tadi mazi kan? Ni kalau wadi apa ikan? Wadi. Encik Aikal. Tak kisah siapa dia boleh cakap. Wadi. Tanya perbezaan lah. Kalau air wadi apa Apa tahu? Siapa tahu kat sini air wadi tu apa maksud dia? Awadi bukan orang ni ke? Air wadi ni macam lebih kurang dengan air mazi jugalah. Kalau kita macam Buat kerja. angkat benda berat ke, lelaki ke perempuan akan keluar. Okey, terima kasih. Sama. Okey, sekian. Jadi itulah sekian, terima kasih pada kami. Sekian, terima kasih. Itulah penjelasan berkenaan dengan Toharah daripada Al-Quran, Sunnah, Hikmah, Qiyas dan Istisna. Kami harap penjelasan kami mengenai perkara-perkara fiqh adalah terang dan mudah difahami. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf atas saya silap. Waalaikumsalam. Aiman, macam mana? Dah dekat kan? Okay. Ni,